كيف حالكم جميعا؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah ilmu yang kami perolehi pada saat dan ketika ini ilmu yang bermanfaat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hati kami hati yang tenang dan khusyuk, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada nafsu, daripada syahwat, daripada kehendak yang tidak pernah cukup dan puas terhadap dunia yang sifatnya sementara. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah doa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami yang telah kami lakukan, sama ada sengaja ataupun tidak sengaja, ya Allah. Ya Allah, panjangkanlah usia kami, guru-guru kami, ibu ayah kami dalam ketaatan kepadamu, ya Allah. Berkatilah tempat ini, berkatilah makan minum kami, berkatilah apa yang kami kerjakan, ya Allah. Jadikanlah kematian kami bila sudah sampai masa dan waktunya dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada bala bencana, wabak, penyakit yang berjangkit. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, berbahagia Fadil Ustaz Jaki selaku pengurus pengasas Atqas, guru-guru, para asatizah, ustaz dan ustazah, kemudian para pelajar Atqas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kebaikan. Alhamdulillah. Jadi apakah tajuk kita pada hari ini? Berkenaan dengan hijrah dan juga merdeka. Tajuk kita pada hari ini, pada tengah hari ini adalah berkenaan dengan hijrah dan adik-adik, para pelajar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah sampai tahun hijrah 1442 hijrah pada tahun ini. Bermakna apa? Bermakna Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pergi meninggalkan kita hampir 1450 tahun. Lama tak Nabi tinggalkan kita? Lama kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah Nabi kita? Iaitulah utusan Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan kepada kita hari ini Islam dengan asbab daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini Islamlah kita, alhamdulillah. Maka 1442 hijrah, tahun ketika mana dalam kalender Masihi. Kalender ni ada berapa adik-adik? Ustaz gunakan adik-adik lah, pelajar-pelajar. Kalender ada dua. Yang pertama kalender Masihi. Kalender apa? Masihi ya. Masih merujuk kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian kalender satu lagi dia panggil apa? Hijrah. Jadi kalender hijrah ni 1442, masya-Allah. Ada ulama mimpi, Imam Suyuti dia mimpi lebih kurang 1500 tahun maka akan berlakunya satu kejadian besar, iaitu kejadian apa? Kejadian kiamat. Wallahu a'lam. Sebab itu hari ini
Macam-macam perkara yang berlaku. Antara tanda-tanda kiamat yang besar, yang sebelum nak berlakunya tanda-tanda yang besar, dia muncul tanda-tanda yang kecil. Jadi persiapan kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia, sebagai orang Islam, kena apa? Kena perkemaskan akidah kita, kena perkemaskan ibadat kita. Jadi anak yang soleh, jadi anak yang solehah, insya-Allah. Jadi seorang yang menghafal Al-Quran, bukan hanya menghafal Al-Quran, di depan ni bakal menjadi apa? Imam, bakal menjadi pemimpin nanti masa akan datang. InsyaAllah kita panjangkan usia kita, maka kita nak negara kita, nak generasi-generasi ke depan ini yang dilahirkan dalam keadaan yang selit Al-Quran, yang selit Al-Quran. Nah, inilah dia Al-Qas. Saya doakan Al-Qas ini bakal menjadi apa? Imam-imam masjid sekitar KL, Kuala Lumpur, Selangor, semua bertebaran di muka bumi menjadi apa? Jadi generasi alim ulama. Boleh tak insya-Allah? InsyaAllah nak pastikan adik-adik semua adik-adik ini ustaz nak kalau boleh hafal sampai habis Al-Quran. Alang-alang mandi biar basah, alang-alang menyelup pekasam biar sampai ke pangkalnya. Buat sampai jadi hafal daripada surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Bukan setakat menghafal, bahkan memahami Al-Quran, faham, hafal hadis, kemudian menghafal kitab-kitab, kemudian memahami nahwu saraf, belajar insya-Allah. Panjang lagi masa. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, itu mukadimah kita pada pagi ini, pada tengah hari ini. Terima kasih atas sambutan. Saya Da'i Azman, Da'i TV3. Saya pun lama dah tak masuk TV. Jadi tengok tak program TV? Siapa tengok program TV? Santai lah, santai adik-adik. Ustaz tanya jawab, insya-Allah. Siapa tak jawab, siapa tak tanya soalan, lepasnya ada soalan Ustaz buka. Ustaz nak adik-adik semua tanya soalan. Kalau tak ada soalan, Ustaz pula nanti nak tanya. Boleh? InsyaAllah. Jadi tengok tak program TV? Tengok program TV. Yang harian tengok program TV apa? Akan siapa tengok? Nah, tengok drama 7 hari mencintaimu. Tengoklah. Allah Akbar. Tu apa Syekh? Drama 7 hari mencintaimu. Ada tak lagi? Episod berapa lah ni? Tak tahu. Ya ke tak tahu? Jadi tengok TV boleh tak? Ustaz bagi tak tengok TV? Tengok TV Ustaz lelaki bagi tak? Boleh tengok TV. Tengok tak kat rumah? Tengok Jadi kena jaga Al-Quran. Kena jaga Al-Quran. Makna dia kena jaga jadual, jaga makan, jaga pandangan. Barulah Al-Quran ni masuk ke dalam hati-hati kita semua. Okey. Hijrah. Cerita pasal hijrah dulu, kemudian kita masuk merdeka. Jadi hijrah ni makna apa? Satu Muharram detik permulaan penghijrahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Itu seberingkas hijrah. Satu Muharram. Hijrah sebenarnya pada bulan Rabiul Awal. Kalau tak silap saya, Rabiul Awal hijrah ni berlaku. Tapi kenapa satu Muharram? Jadi kalau kita contohnya macam kita masuk sekolah bulan 2, tetap kira tahun itu. Tahun apa? Tahun contoh 2020. So kalau bulan 2 pun tetap dia apa? Tetap tahun tersebut. Jadi tahun tu mula dia dengan Muharram. Tahun tu mula dengan Muharram. Yang Muharram, Safar, Rabiul Awal ni nama-nama ni bukan saja-saja ulama buruk, sebenarnya ada dalam Quran. Ada dalam Al-Quran. Siapa hafal ayat ni? Inna 'iddatash shuhuri 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah. So kita hafal lah. Ingat. Inna 'iddatash shuhur, sesungguhnya Allah kata. Iddah ni Allah menyediakan.
Allah Subhanahu wa taala bagi anugerahkan manusia ni bila dia hidup, kita ni ada akal kan. Kita fikir, maka dengan akal kita ini, bila kiraan manusia, maka dia mengira lebih kurang Allah kata setahun lah, satu tahun, sanawat, tahun-tahun. Satu tahun ada berapa? Allah kata inna iddata syuhuri indallah itna asyarah. Itna 2 asyarah 10, maknanya 12 bulan. Kalau dalam kalender Masihi, Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember. Kalau dalam kalender Hijrah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jumadil Akhir ataupun Jumadil Sani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Bulan Zulhijjah bulan berapa? Bulan 12. Bulan 1 bulan Muharram. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Apakah yang berlaku pada tahun 622 Hijrah? 622 Masihi. Berapa? 622 Masihi. Ingat, itulah tahun Nabi Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Nabi ni diperintahkan oleh Allah. Bukan Nabi saja-saja jalan ataupun Nabi pelarian ke, ada orang kata. Nabi ni pelarian. No, bukan. Nabi berhijrah ni bukan berlari, bukan pelarian. Bahkan perintah oleh Allah Ta'ala. Nabi sayang nak tinggalkan Mekah ni. Adik-adik, Nabi sayang nak tinggalkan Mekah. Sebab Mekah ni apa? Tempat kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi sayang nak tinggal, seronok. Tapi oleh kerana atas urusan dakwah, maka kena berhijrah, mencari tempat yang lebih baik. Kerana di Mekah mendapat tentangan salah satu. Kemudian di Mekah sudah sampai masa untuk Nabi berhijrah, bawa Islam ke Madinah. Ataupun dipanggil bumi Yathrib. Bumi Yathrib ni Madinah. Makkah Mukarramah, Madinah Munawwarah. Mukarramah tu mulia, Munawwar itu bercahaya. Berhijrah ni maka bercahaya, mendapat cahaya baru, kawan-kawan baru. Kita datang berhijrah daripada rumah ke sekolah, jumpa kawan-kawan baru. Kawan-kawan daripada mana? Daripada tempat yang lain. Ta'aruf, jumpa. Ya ayyuhallazina amanu. Allah kata ya ayyuhan nas, manusia. Inna khalaqnakum, kami, Allah kata kami jadikan manusia ini kamu di kalangan antara jenis lelaki dan perempuan. Laki dan perempuan. Mak ayah kita laki, mak kita perempuan, ayah kita laki. Kemudian berkahwin, akad nikah secara syar'i, ikut Islam, dapat kita berkembang, membiak. Kabilah, macam-macam puak, macam-macam keluarga, macam-macam bangsa. Bukan nak bergaduh, bukan nak apa cari salah, tapi kita nak apa? Lita'aruf. Itu makna dia apa? Kena berkenalan. Tak kenal maka tak cinta. Kenal. Oh, ini tu Dami Hazman. Tengok dalam besar pula, dalam TV kita besar, tengok kecil je. Kenal daripada mana, di mana tinggal, belajar di mana, macam mana, apakah dia punya kelebihan yang kita boleh tumpang, yang boleh kita manfaatkan. Itulah tujuan hidup manusia. Berkenalan. Jangan sombong-sombong. Sebab itu Islam ajar kepada kita, bila kita jumpa orang, kena apa? Tegur, bagi salam. Jangan sombong. Tidak. Afshus salam bainakum. Bagi salam, assalamualaikum. Guru kita yang mengajar kepada kita, jumpa bagi salam. Walaupun dia telah lama meninggalkan zaman cikgu, kita jumpa di luar, kena tegur. Barulah ilmu yang dapat tu berkembang.
Berkat ni yang penting. Belajar nak keberkatan, jaga adab. Kemudian keberkatan ini makna dia apa? Dapat sikit tapi boleh amal. Dapat banyak boleh tumpang orang lain. Bertambah kebaikan. Jadi anak, berkat anak ni, anak yang baik. Kawan yang baik, berkat kawan ni, hubungan yang baik tu, bila susah sekali, senang sekali, susah sama-sama. Senang duduk sama-sama, rendah berdiri sama-sama tinggi. Itu makna dia. Kita nak macam tu. Jadi hijrah kita ni apa? Masuk hijrah. Jadi perjalanan hijrah ini adalah satu perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada tempat ke tempat. Saya tak mau cerita tentang detail tentang hijrah ini. Mana kita semua maklum hijrah ini makna dia apa? Berpindah. Jadi berpindah itu bukan tempat sahaja, bahkan berpindah tempat nampak. Yang tidak nampak ini berhijrah, yang tidak nampak itu yang paling penting. Apakah hijrah yang tak nampak ni? Itulah hijrah hati kita. Hijrah akhlak kita tak nampak. Hijrah daripada kurang baik kepada baik, daripada baik kepada lebih baik. Dah baik dah, lebih baik lagi. Sembahyang cukup tak? 5 kali sehari. Cukup tak sembahyang? Kena cukupkan. Bila sembahyang cukup, kemudian kena berjemaah. Sembahyang berjemaah pula, kemudian tambah pula dengan solat-solat sunat. Itu makna dia apa? Kena berhijrah yang lebih baik. Faham tak? Hijrah makna dia berpindah daripada sikap, daripada fikrah, daripada takut lama kepada takut yang lebih baik. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan guru atas. Jadi Allah Subhanahu wa taala kata, "Wa man yuhadir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'a." Orang yang berhijrah. Hijrah ni apa? Hijrah berapa kali? Hijrah 2 kali. Tanya hijrah Nabi berapa kali ya? 2. Daripada Mekah ke Madinah. Kemudian balik Madinah, datang balik Mekah, buka Mekah balik, sampaikan Islam. Buka Mekah tu turun ayat iza jaa nasrullahi wal telah datangnya nasrullah, kemenangan. Menang buka Mekah, menang fatah pembukaan kota Mekah. Nabi kata dalam hadis, lepas daripada buka kota Mekah, maka tidak ada lagi hijrah selepas daripada itu, kecuali la hijrata ba'dal fath illa jihad dan niat. Jadi hijrah kita hari ini ada 2. Nabi kata yang pertama kena jihad. Jihad apa makna jihad? Bersungguh-sungguh apa yang kita buat, dan kesungguhan itu menepati syarat, menepati tujuan hidup kita. Apa tujuan hidup kita apa? Apa tujuan hidup kita, adik-adik? Tujuan hidup kita apa dah? Ada 5. Ada 5. Boleh. Yang pertama tujuan hidup kita adalah menjaga agama, hifdzuddin. Jaga agama. Macam mana nak jaga agama ni? Nak jaga agama, kita kena jaga. Kita kena jaga apa? Agama ni apa? Ad-din, agama. Inna ad-dina 'indallahi Islam. Sesungguhnya agama, cara hidup yang Allah Subhanahu wa taala terima pakai adalah Islam. Sibghatullah, celupan Allah. Allah celup, kata Allah. Celupan Allah ni makna apa? Celup. Bukan Allah celup tu macam kita celup dah. Makna celup Allah ni, Allah Subhanahu wa taala brand. Allah Subhanahu wa taala brand benda tu. Brand tu makna apa? Itulah agama di sisi dia. Cara hidup, cara makan, cara tidur, cara pakai, cara mengaji, cara masuk tandas. Masuk tandas kecil dia, simple betul tak? Masuk kaki kiri, Masya Allah. Sampailah sebesar-besar perkara nak mentadbir negara, besar di parlimen, politik, kena Islam. Kalau kita tak pakai Islam, rugi kita. Sebab apa yang kita buat,
Dikira dah oleh Allah. Dikira dah oleh Allah. Kira. Ada kiri kanan ni yang menulis kebaikan keburukan kita. Accountant dia tulis ni. Audit tu. Auditor apa? Kiraman katibin. Malaikat nama dia Raqib dan Atid. Tulis ni apa yang kita buat. Apa yang kita buat dia tulis. Kemudian diangkat pagi dan petang. Ada dua malaikat turun naik. Turun naik malaikat ni pagi petang. Sebab tu solat asar, solat subuh kena awal. Sebab nak diangkat buku kita. Maka apabila diangkat, malaikat ni nampak buku catatan hamba Allah pula ni. Dia kata, Masya Allah, bercahaya buku dia ni. Buku kita hari ni sembahyang subuh dah, sembahyang zuhur dah, lepas tu baca Quran pula, tolong pula. Ni benda-benda baik ni. Benda yang wajib kita buat. Masya Allah, malaikat ni dia tengok bercahaya, angkatlah. Malaikat yang tulis lain, yang jaga buku ni lain, yang angkat lain pula, sampai kepada pintu langit yang pertama. Apa yang pintu langit yang pertama? Hadis Nabi kata ada 7 apa? Langit ada berapa? 7. Sab'as samawatin tiba. 7 langit. Jadi setiap langit ini, adik-adik yang dikasihi, ada malaikat yang menjaga. Ada malaikat yang menjaga. Dia jaga pintu dia ni. Nak lepas satu-satu dia jaga. Pintu yang pertama, malaikat ni pun bawa serahkan buku kita. Malaikat pun terima. Dia kata, fulan, nama siapa? Sekian-sekian, Muhammad Azman. Dia semayang hari ni cukup. Malaikat tengok. Kemudian, tapi dia kata tak lepas. Tak lepas. Sebab apa tak lepas? Sebab aku ni adalah penjaga riba. Malaikat ni kata. Riba tu boleh? Siapa tahu riba? Sebab kat tangan. Kat tangan siapa yang tahu riba? Apa makna riba? Belajar tak? Riba. Biasa dengar tak? Tak biasa. Riba ni makna dia cakap apa? Tentang keaiban saudara dia. Kita kata lebih kurang kita kata apa dia? Bahasa kita riba ini mengata orang, mencela, apa lagi? Memviralkan orang, apa lagi? Buka keaiban orang. Tu. Malaikat kata tak lepas. Aku ni tak lepas dah. Sebab apa? Sebab hari ni dia kata dekat saudara dia sehingga menyakiti saudara dia dan dia belum minta maaf. Sebab tu orang kata, ulama kata, jangan kita buat dosa membabitkan manusia sebab kita kena minta maaf. Kalau tak, pahala kita amal ni kita duduk bagi kat dia, transfer kat dia. Itu baru langit yang pertama. Tentang apa? Riba. Kedua, riya, takabur, rujuk, syuhrah, buat bukan kerana Allah. Nak sampai kepada Allah, semua kena tolak. Allah, payah tak? Payah tak satu-satu amal yang nak diterima? Sangat-sangat ditapis. Dan Allah Subhanahu Wa Taala terima amal ibadah yang ikhlas. Dan kita buat apa pun kena tujuan kita kena, niat kita kena betul. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu bergantung kepada niat. Datang sekolah, datang kelas, sebab apa kita datang? Kita minum, sebab apa kita minum? Kita buat satu benda, sebab apa kita buat? Islam ajar mana ni? Sebab itu, apabila hijrah ini, Allah Subhanahu Wa Taala nak melihat siapakah di kalangan muhajirin yang tujuan mereka yang menepati tujuan untuk mencapai redha Allah. Ada seorang sahabat ni, dia berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Tapi tujuan hijrah dia untuk apa? Nak berkahwin, nak cari pasangan hidup di Madinah. Jadi keluarlah apa? Hadis innamal a'malu binniyat. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Nabi kata sesungguhnya setiap perbuatan itu bergantung kepada niat.
Siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka dia akan dapat Allah, redha Allah, dan dapat redha Rasulnya. Siapa yang berhijrah kerana dunia dan kerana perempuan yang ingin dikahwininya, maka dia dapat. Tidak dapat. Kalau kita usaha dapat tak? Dapat. Tapi dapat dunia lah. Kan? Kita usaha. Apa sebab apa nak hafal Quran? Sebab nak jadi imam, dapat jadi imam. Berapa gaji? 3,000 takat tu lah. Pahala dapat tak? Wallahualam. Sebab tu tujuan kita bukan untuk dunia, adik-adik. Jelaskan matlamat kita untuk akhirat. Bila kita kejar akhirat, Allah bagi dunia macam tu. Cerita sahabat Quran ni banyak saya nak cerita-cerita yang boleh dijadikan sebagai sumber inspirasi. Ada seorang sahabat ustaz hafal Quran. Hafal Quran masya-Allah. Yang hafal Quran gaji lebih daripada pilot. Gaji berapa ribu? 30, 40, 50 ribu. Pilot pun banyak juga. Tapi gaji banyak. Sebab apa? Sebab menghafal Quran kerana Allah Ta'ala, ikhlas. Hafal Quran, kemudian sambung pelajaran di Mesir. Balik-balik, kemudian orang yang kerja, kawan-kawan kerja doktor, kerja engineer, dia masih lagi dalam keadaan mencari pekerjaan. Satu hari, macam nak cerita, Allah Subhanahu Wa Ta'ala lorongkan dia jumpa seorang warga Brunei. Kemudian waktu ketika itu nak balik ke Brunei, kemudian tukar nombor, tukar kontak. Tukar kontak, tukar nombor telefon, kemudian panggil datang. Jadi guru di sana mula-mula dengan beberapa gaji baru, kemudian ni akhirnya sekarang ni sudah ada ma'had tahfiz sendiri. Lebih kurang pelajar dia sudah pun mengeluarkan pelajar-pelajar yang berkualiti, antaranya yang duduk depan tuan ni, adik-adik ustaz sendiri dan imam muda Ashraf, yang mana pelajar-pelajar beratus-ratus pelajar. Dia dapat mengajar duit daripada mengajar di Brunei, kemudian duit itu transfer ke Malaysia, kemudian bangunkan ma'had tahfiz. Ma'had tahfiz itulah nama dia, Ma'had Tahfiz Gergo. Saya dengar tak? Ma'had Tahfiz Gergo. Saya lagi menengah Gergo. Tak pernah kedah. InsyaAllah sistem sabak perasabak mukhtar mukhtar. Banyak pelajar-pelajar dia. Ada yang buta tapi menjadi pensyarah. Hebat-hebat. Berkat daripada kesabaran. Sabar. Sebab tu kita nak menghafal Al-Quran ni, kena nak belajar ilmu agama, kena sabar. Sabar. Sabar menjaga mata, sabar dalam menjaga makan, sabar dalam pergaulan, sabar dalam kita ini tak sama kita dengan pelajar-pelajar yang lain. Sebab tu kita kena ada tamayus, kena ada beza. Orang yang menghafal Al-Quran dengan orang yang tidak menghafal Al-Quran tak boleh sama. Orang yang tak menghafal Quran, dia main PUBG, kita pun nak main PUBG. Orang yang tak hafal Quran nak main COD, kita pun nak main COD juga. Kita pun nak tengok TV juga. Tak boleh nak. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Sama tak orang yang mengetahui, orang yang belajar dengan orang yang tak belajar, sama ke? Tak sama. Dalam ayat ini makna dia istifham inkari. Istifham, Allah tanya, tapi makna dia jawapannya memang tak sama. Jadi kita kena ada tamayus. Makna tamayus, kena ada keistimewaan, kena ada perbezaan dengan orang lain. Setkan dalam fikiran kita, itulah hijrah. Jadi bila sebut tentang hijrah ini, dia tidak lari dengan apa? Dengan perkataan hari ini 31, tanggal 31 bulan 8 57 tahun 1957. Hari ini sudah hampir 60 tahun merdeka. Jadi 63 tahun merdeka secara zahirnya, fizikal, tapi mental kita pun kena merdeka juga. Mental kita kena merdeka daripada apa? Fitrah kita ni.
daripada fikrah-fikrah yang sayyi'ah, fikrah yang mazmumah. Apa fikrah ni? Makna dia cara fikir kita jangan kita buruk sangka. Fikrah kita jangan ada fikrah yang liberal, yang sekular, fikrah yang tak boleh ditegur, fikrah-fikrah yang nak berseronok. Dunia ni bukan tempat seronok, adik-adik. Dunia ni bukan tempat seronok. Dunia ini adalah tempat kita bercucuk tanam, mazra'atul akhirah. Tempat kita mencari bekalan sebanyak mungkin untuk kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kalau dia orang di kampung kita di mana, adik-adik? Orang kalau nak balik kampung dia buat apa? Kampung di mana kampung? Kampung saya di Kedah contohnya. Jadi nak balik Kedah ni, okey, mak ayah kata, okey, halo, Angah, packing barang. Kita buat apa? Kita pun letakkan baju dalam beg. Masukkan dalam beg ni barang-barang yang kita nak pakai. Kita bawa balik apa lagi? Kita nak bawa balik apa lagi? Kita bawa balik tak almari? Mari, bawa balik tak? Tak tanya ni, jawab. Balik tak almari? Yang tidur pula. Ya. Khusyuk sampai tak apa? Sampai duduk di mana? Stadium Lakin, Johor Bahru. Balik tak? Almari balik tak? Sebab apa almari tak balik? Sebab almari tak penting pun. Apa yang penting? Apa yang penting? Baju, berus gigi, sabun. Bawa balik tak sabun? Sabun kalau dekat kampung ada, tak payah balik lah. Sabun kita, berus gigi kita bawa balik sebab berus gigi kita. Okey. Apa yang penting? Makna dia apa yang penting? Ulama kata hari ini kita buat, adik-adik, pelajar-pelajar yang dikasihi, apa yang kita buat hari ini kena bertepatan apa yang akan ditanya oleh Allah dalam kubur nanti. Allah tanya kepada kita dalam kubur nanti pasal apa? Perkara pertama apa? Tentang solat, sembahyang. Sembahyang cukup ke tidak? Sembahyang cukup ke tidak? Alhamdulillah cukup. Cukup solat. Lepas soalan dalam kubur, maka insya-Allah selamat kita di hari akhirat nanti. Allah tanya tak pasal Instagram? Mereka tanya, kamu berapa follower? Tanya tak? Tak, tapi hak tu yang budak-budak muda sekarang duk kalut. Subscribe, like, share. Penting tak benda tu? Tak, malaikat tanya tak? Saya tanya. Tak. Tapi kenapa kita duk pula benda tu? Malaikat tanya apa? Sembahyang. Sembahyang kita cukup tak? Alhamdulillah, di sini saya harapkan solat cukup. Malaikat tanya pasal apa? Pasal amalan kita, tambahan solat sunat kita, yang tu yang nak menolong kita. Tapi hari ini tidak diendahkan. Kan? Orang hari ini subhanallah solat sunat kurang-kuranglah solat sunat. No. Makan nasi cukup tak sepinggan? Cukup tak sepinggan? Tak cukup, tambah lagi. Maka begitu juga dengan amal ibadah kita, sembahyang kita tambah dengan sunat, bacaan Quran. Kemudian mengaji, itu yang paling penting. Mengaji apa? Kata Raja Haji Fisabilillah. Kena ada Raja Haji Fisabilillah. Seorang ulama, seorang syekh wali Allah Al-Arif Billah. Dia orang Riau. Riau ni dekat Indonesia, Nusantara Melayu, Riau. Raja Haji Fisabilillah, dia kata dalam Gurindam 12. Dia kata apa? Dalam Gurindam 12. Jadi ustaz tengah hari ni, ustaz nak terangkan kepada adik-adik yang dimaknakan dengan Gurindam 12. Kalau ada Google, boleh type Gurindam 12 by Raja Haji Fisabilillah. Dia kata apa? Barang siapa yang tiada agama, barang siapa yang tiada agama, kata dia, maka ia tidak boleh dibilang nama. Agama apa dia agama? Agama itu adalah cara hidup, way of life. Kalau kita makan baca apa? Doa. Doa apa makan? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar.
Alhamdulillah. Dia bila makan pula apa? Cara makan macam mana? Makan tangan kanan. Ambil yang depan dulu. Nabi kunyah 40 kali makanan itu, subhanallah. Sebab tu Nabi SAW tidak sakit. Makan pun tak sakit kerana Nabi berhenti sebelum kenyang. Nabi jaga makan. Hari ni kita jaga-jaga makan. Betul tak? Makan siang malam. Jaga makan. Makan yang halal dan thayyibah. Jadi adik-adik yang dikasihi, yang pertama hijrah. Yang pertama Raja Haji Fisabilillah kata, barang siapa yang tiada agama. Poin di sini adalah agama. Agama itu apa? Adalah Islam. Si berkata Allah, inna dina indallahi Islam. Jadi Islam itu apa? Islam itu ada 3 asas. Yang pertama iaitulah rukun Islam. Yang kedua rukun iman. Yang ketiga rukun ihsan. Apa dia itu Islam? Solat, kemudian berpuasa, kemudian zakat, haji dan umrah. Pokoknya adalah kalimah la ilaha illallah. Yakin tak yakin yang kalimah la ilaha illallah? Yakinlah. Yakinlah. Apa yang kita buat kena yakin. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia solat. Kita solat hari ni apa? Solat kita hari ni khusyuk atau tidak? Kena cari yang khusyuk. Yang khusyuk itulah yang hilang dalam solat umat akhir zaman. Angkat takbir Allahu Akbar, tiba-tiba orang panggil dia, Fulan ni maksudnya hamba Allah. Orang panggil dia sembahyang. Sebab apa orang panggil dia? Sebab waktu tu rumah dia terbakar, dia jilat api, terbakar. Orang panggil dia pun bagi salam. Rumah orang Arab ni, dia setiap dia suka ni apa? Dia macam apartment. Jadi terbakar atas, bawah tak terbakar ni. Marah orang makan sampai dia habis sembahyang. Kemudian dia pun keluar, orang panggil dia. Tengok ramai di depan rumah dia, panggil dia. Orang tanya dia, awak kami panggil tak dengar? Dia kata, aku tak perasan pun. Buat apa? Aku sembahyang. Loh, tak perasan ke? Lah macam mana nak perasan? Aku tengah sembahyang tuan-tuan. Sahabat ni, dia yakin dengan kalimah la ilaha illallah. Sembahyang dia khusyuk. Sampaikan tak sedar rumah ni terbakar. Kita bukan kata rumah terbakar, Allahu Akbar, bunyi TV. Oh, ni perasan iklan ni, iklan apa? Dragon Ball. Tak ada Dragon Ball. Ini macam iklan ni, dia perasan pula tu. Oh, sembahyang tak khusyuk. Sebab apa tak khusyuk? Sebab banyak sangat yang kita fikir. Sebab itu bila hijrah ini, adik-adik, yang pertama kena ubah cara fikir. Belajar kena fikir apa? Belajar kena fikir apa? Belajar kena fikir belajar cari untuk ilmu. Ilmu apa yang kita kena mengaji? Yang pertama ilmu ada 2. Yang pertama ilmu fardu ain. Yang kedua ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain itu apa? Mengaji tentang akidah. Akidah. Mengaji tentang akidah sifat 20, sifat Allah, kenal Allah Ta'ala. Barulah apa yang kita buat, kita akan rasa takut dan gerun. Kita akan rasa sayang dan cinta kepada Allah Ta'ala. Akidah tu mantap, sifat 20 tu. Allahu, betul? Qidam baqa mukhalafatuhu lil awadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmun hayyun. Ma makna hayy? Hidup. Allah Maha hidup. Kita bila kita hidup? Lahir dah tahun 1999. Tahun 2004 hidup. Sebelum hidup mati. Tak ada. Lepas hidup mati pula, masuk alam barzakh. Lepas mati hidup pula. Kekal tak kita? Kekal tak kita? Tak kekal. Masya Allah, lemahnya kita.
Itu kena mengaji, kenal Allah Ta'ala. Sifat 20 yang wajib bagi Allah. Kemudian mengaji pula sifat yang mustahil bagi Allah, 20. Jadi berapa semua? 40. Sifat yang harus bagi Allah, 1. 41. Mengaji pula sifat yang wajib bagi Nabi, 4. Siddiq, amanah, tabligh, faqarah. Apa betul? Benar. Kena bagi tahu benda yang benar. Benda yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Benar saja tak cukup, dia kena istiqamah. Macam mana nak benar? Kita nak bercakap benar, maka kita kena makan, jaga makan. Makan yang halal dan thayyib. Barulah perkataan yang kita keluar. Kena belajar, kena menuntut ilmu, kena ambil berkat daripada guru-guru. Barulah percakapan kita, perbuatan kita akan betul. Hari ini banyak benda yang tak betul yang kita nampak, maka kita kena ambil pengajaran. Apa yang benda yang tak betul? Sembahyang lewat. Dr. Fadilah Kamsah dia buat kajian adik-adik. Hanya 20% sahaja yang menjaga sembahyang kalangan remaja-remaja. 20 berapa? Peratus saja. Itu sembahyang, tak tahu betul ke tidak. Yang lagi 80% tu apa? Main TikTok, Bigo, Facebook. Tak sembahyang, hampir tak sembahyang. Subhanallah. Jadi kita start ni yang bakal menjadi apa? Pencetus, yang bakal menjadi pengubah kepada masyarakat. Remaja-remaja akan datang, adik-adiklah yang bila nanti akan jadi pemimpin. Kena memimpin organisasi, memimpin negara, memimpin negeri, memimpin masyarakat ke jalan yang betul dan benar. Tu, nanti kita kena mengaji sungguh-sungguh. Mengaji ni tak pernah habis. Talabul ilm minal mahdi ilal lahdi. Daripada buai hingga ke liang lahat. Hingga ke liang lahat. Mati tu pun dibacakan kepada Allah, kepada si mati itu, bukan kepada si mati. Sehingga kan kita bila melawat orang yang meninggal dunia pun kita akan dengar talqin ini. Talqin, laqinu bimautakum, Nabi kata. Talqinlah dengan kematian-kematian kamu, iaitu ambil pengajaran. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Jadi yang pertama hijrah apa? Yang pertama Ustaz nak sebut hijrah, kena hijrah di sudut akidah. Tulis akidah. Sudut akidah. Apa makna akidah? Akidah ni apa? Kepercayaan, fikrah yang betul, yang sahih, yang salim dengan la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? Isbat Allah, nafi makhluk. Isbat Allah, letakkan Allah dalam diri kita ni. Apa-apa pun semua datang daripada Allah, baik dan buruk datang dengan izin Allah. Tapi yang baik datang daripada Allah, yang buruk Allah kata daripada diri kamu, pilihan Allah bagi. Kan? Sebab tu kalau kita tengok balik, walaupun sebesar zarah daun yang jatuh daripada pokok pun dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu tak apa yang berlaku ke depan ni? Sat lagi ni pukul berapa? Pukul 11.30. Tahu tak pukul 11.40 apa yang jadi? Tak tahu. Tahu tak kita berapa helai kita punya keding? Tahu tak? Tak tahu. Makna dia apa? Kita ni hamba Allah, kita ini makhluk, kita ini kurang, kita ini jahil adik-adik. Sebab tu kena menuntut ilmu, kita kena belajar kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila kita dah besar, bila kita dah berjaya, kejayaan itu bukan datang daripada hasil usaha kita semata-mata, tetapi dengan sebab redha dan nikmat yang Allah berikan. Makanan bukan makanan yang mengenyangkan, bukan makanan yang menyedapkan,
bukan harta yang memberikan kekuatan, bukannya jawatan itu yang menyelamatkan dia. Tidak. Ketahuilah adik-adik, pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, rumah yang kita duduk, pasti rumah yang terakhir adalah kubur 7 kaki. Besar mana pun kereta kita, naik kereta ayah kita punya kan, besar mana pun kereta kita, selesa mana pun kereta kita, kereta yang terakhir pasti adalah keranda. Dan jawatan kita apa pun yang diberikan kepada kita, ustaz, profesor, doktor, sekalipun Datuk Seri, maka jawatan yang terakhir pastilah almarhum. Almarhum ni makna apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada seorang hamba Allah ni disebut almarhum. Maka Ustaz ingat cerita seorang siap masjid surau. Siap, tahu siap? Pagi-pagi kan dia datang masjid, datang surau, dia basuh apa? Dia basuh tandas, dia buka tingkap, dia buka pintu, dia buka kipas. Imam tak datang, dia datang, dia buka, dia cuci-cuci semua, cicak. Kita semayang kan, Masya Allah, selesa lah masjid ni kan. Kita semayang selesa masjid ni. Antaranya sebab apa? Asbab daripada ni amalan ataupun kerja daripada siap ni. Orang kenal tak? Orang tak kenal. Orang kenal imam, Masya Allah, baca sudah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Mahir ma'afli, Alhamdulillah alamin. Sangat ramai, Masya Allah, ustaz ni muda, suara sedap pula. Bukan saya lah, ustaz lain lah. Suara sedap, orang tak kenal pun Tok Siap, tapi kerja dia Allah kenal. Ini cerita yang berlaku pada tahun 2013. Adik-adik, seorang Siap ni nama dia Allahyarham Abang Lan. Abang Lan ni dia meninggal dunia pada bulan puasa. Bulan puasa, bulan yang terbaik. Orang yang meninggal bulan puasa ni, insya-Allah, maka Allah Subhanahu wa taala kutibat lahu, Allah menulis bagi dia kebaikan. Sebab waktu itu bulan yang mana diikat syaitan dan iblis. Kemudian dia meninggal dunia pada hari Jumaat. Subhanallah, Jumaat adalah penghulu bagi segala hari. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik yang dikasihi, dia meninggal waktu ketika mana 10 malam yang terakhir. Dan saat ketika itu dia sedang solat tarawih di surau. InsyaAllah meninggal dalam keadaan sembahyang, sujud hari Jumaat, bulan puasa 10 yang terakhir. Kematian yang perfect. Perfect kematian. Siapa dia tu? Siap. Siap ni apa? Hina saja di sisi manusia, tapi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kena ada Uwais Qarni. Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni kena ada? Tak kenal. Uwais Al-Qarni ini seorang anak yang taat kepada ibu dia. Dia daripada Yaman, adik-adik. Sebab tu kita kalau ada mak kita, ibu kita, maka jangan kita derhaka. Walaupun perkataan sekalipun, Allah kata wala taqul lahum uffin wala tanharhuma wa qul lahum qawlan karima. Kerana apa? Yang nama dia Uwais Al-Qarni, dia bawa ibu dia daripada Yaman pergi menunaikan umrah haji. Bawa ibu dia ni, berat dah ibu ni, berat, Masya Allah. Bawa ibu dia, taat kepada ibu dia. Sebelum tu dia bawa kami naik bukit, turun bukit. Orang tanya, "Oi, orang gila, orang buat baru." Panggil orang gila dekat Uwais Al-Qarni. Orang memang tak kawan dengan dia. Dan dia pun tak ada kawan. Tak ada kawan ni problem tak? Problem tak ada kawan? Tak problem pun, no problem. Kawan kita siapa? Kawan kita kalau kita tak kawan-kawan, kawan kita siapa dia? Tu ada mak ayah kita tu kawan kita. Kan? Ada mak ayah, Nabi kata, buka pintu syurga. Mana ayah dah suka? Macam mana pintu syurga dekat bumi? Tu dekat rumah kamu. Taat mak ayah masuk syurga. Kan?
Ini tak tahu mak ayah dah sekarang ni. Mak, suruhlah dia. Marah pula. Tolong jap. Tolong mak. Ni cuci-cuci ni tolong mak jap. Pergi kedai. Alah mak ni sibuk je. Jawab. Ada tak jawab macam tu? Lepas tu dia tinggi pula suara. Dia buat suara itik. Tu suara itik tu memang nak kena apa? Kena rotan lah tu. Dia pun pula, alah, nanti lah, tu okey lagi. Tu pun nak berjawab dah tu. Alah mak ni, yang kedua, dia yang kedua. Alah, tak boleh tengok orang sedap mak ni. Itu yang keempat, yang keberapa? Tiga. Yang keempat, yang last kali dia buat suara itik tadi. Uwais Al-Qarni, Nabi kata Uwais Al-Qarni ni, malaikat semua kenal dia. Kawan-kawan tak ada follower, Instagram tak ada, Facebook tak ada, tapi follower dia siapa dia? Malaikat, semua follow dia. Malaikat semua tweet dia. Bila dia nak pergi mana, malaikat follow. Doa dia, adik-adik, Allah angkat doa dia. Sampaikan satu hari dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata kepada sahabat, kamu jumpa kepada Sayyidina Umar, kamu jumpa Uwais Al-Qarni, kamu minta doa kepada dia, Allah makbulkan. Kamu minta dia istighfar untuk kamu. Hebat. Jadi bila dia sampai depan Nabi, dia tanya, ya Rasulullah, saya bawa ibu saya daripada Yaman. Ya Rasulullah, adakah berbalas jasa ibu saya? Yang mana saya balas balik, adakah terbalas jasa ibu saya melahirkan saya? Apa Nabi kata? Wahai anak muda, walaupun kamu bawa ibu kamu daripada hujung dunia kepada hujung dunia sekalipun, tidak terbalas jasa ibu kamu melahirkan kamu. Kerana kamu bawa ibu kamu, kamu boleh lagi rehat. Letihlah mak sakit pinggang mak, bawa mak edaran. Mak duduk sama mak, lagi cek sama lagi. Boleh tak berhenti? Boleh. Mak kita melahirkan kita, boleh tak berhenti? Doktor, saya nak rehat setengah jam. Saya balak lain lah. Anak boleh betul. Bertanggung nyawa melahirkan seorang anak. Sebab itu kita nak mendapat ilmu keberkatan, kena mendapat berkat daripada ibu terlebih dahulu. Siapa-siapa yang depan saya ni ada mengguris hati ibu dan ayah dia, balik minta maaf. Itulah hijrah yang pertama. Bila nak buat baik dengan orang, buat baik dengan mak ayah dulu. Puncak keberkatan, puncak orang menghafal Al-Quran bukan sebab kita, tetapi dengan sebab doa berkat daripada ibu kita. Siapa yang tak ada ibu depan saya, cuba angkat tangan. Siapa yang anak dia anak yatim, angkat tangan. Ada apa? Ayah. Ibu ke ayah? Ibu tak ada. Ibu ada, ayah tak ada. Alhamdulillah masih ada ibu lagi. Siapa yang yatim piatu tak ada kedua-dua? Tak ada. Alhamdulillah, syukurlah. Jadi yang masih hidup mak ayah kita, maka taatlah kepada mereka. Itu akidah tu. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yakin dengan kalimah la ilaha illallah. Yakin ni, jom kita berjihad, kata Nabi, hayya bil jihad. Maka keluar berjihad. Kena ada Julaibib. Kena ada Julaibib, seorang sahabat Nabi. Dia ni pendek. Saghir, kecil. Muka gelap. Muka ni bila kita kata tak handsome lah. Bukan nak kata ciptaan Allah tu tidak sempurna. Tapi dari segi pandangan manusia nampak kurang. Kemudian dia orang yang tak ada rumah. Dia ni tak ada duit. Dia ni tak ada kewangan. Makna orang miskin. Dia Nabi sayang pada dia. Lepas sayang dia, Nabi pergi dekat Julaibib. Apa khabar Julaibib? Baik ya Rasulullah, baik ya Tuhan. Bila nak kahwin? Dia tak kahwin lagi. Bila nak kahwin? Ya Rasulullah, siapa lah nak kat saya ni? Siapa yang nak kat saya ni? Saya bukan ada apa pun ya Rasulullah. Dia kata gitu kat Nabi. Nabi kata, janganlah macam tu. Kahwin Nabi kata.
Ya Rasulullah, esok Nabi jumpa, Nabi tanya lagi. Dah kali Nabi kata, mari sini, aku tolong cari kat untuk kamu. Nabi pun panggil lah pembesar-pembesar, sahabat-sahabat ni. Siapakah yang nak sudi, yang nak ambil dia sebagai menantu? Tanya orang kaya ni, ambil lah dia menantu. Sahabat ni seorang ni, ada tuan rumah ni, dia keluar, dengar-dengar macam tu, maka dia pun keluar. Ya Rasulullah, betul ke? Untuk siapa? Julaibi. Oh, saya ingatkan untuk Rasulullah. Kalau Rasulullah saya nak bagi anak saya. Untuk Julaibi ni, saya dah ada isteri, Nabi kata. Untuk Julaibi. Oh, untuk Julaibi tak apalah. Tak apalah, balik fikir dulu. Balik apa? Fikir dulu. Sebab apa? Sebab kawan ni tak ada apa-apa. Lalu Dolar duduk sembang macam tu, kedengaran oleh anak gadis dia. Tuan rumah tadi bila dia keluar sembang dengan Nabi, sembang telah sikit bunyi, anak dia keluar. Anak dia kata, awak ya? Mak pun ada kat luar tengah duduk sembang. Dia kata, awak ya? Ni Rasulullah SAW nak cari, nak apa? Nak cari calon isteri kepada orang muda ni, Julaibi. Anak dia kata apa? Ya wahai ayah, kalau inilah permintaan Rasulullah, saya terima untuk jadi sebagai seorang isteri kepada sahabat ni. Walaupun dia tak ada rupa, walaupun dia tak ada rupa. Masya Allah, tu perempuan. Tengok perempuan zaman Nabi macam mana, gadis yang tidak memandang rupa dan harta, tetapi memandang pada sudut agama. Hari ni tak ada 20,000. No way. Ni lelaki ni kerja apa ni? Kerja apa? Bawa lori. Tak mau. Kerja pilot mau. Nak hak elok saja. Dia tak apa nak elok. Sebab tu kita nak cari pasangan yang elok, tengok diri kita elok ke tidak. Tapi bukan zaman ni mengaji yang duk cari lagi pasangan. Okey. Kemudian berkahwinlah mereka. Kahwin, Masya Allah. Berkat Nabi recommend ni, kahwin. Tiba-tiba malam tu, maka dapat seruan. Dalam awal-awal perkahwinan, baru nak honeymoon, bermula madu, dapat seruan sampai kepada Nabi. Allah suruh perintahkan Nabi bagi tahu kepada muslimin, mujahidin untuk keluar berperang. Maka bila sampai kepada Nabi perintah tersebut, Nabi pun bagi tahu kepada sahabat, tidak terkecuali juga Julaibi. Baru kahwin pun kena apa? Jom berjihad. Dengar macam tu, Julaibi kata, ya Allah, baik, tinggalkan isteri, berjihad. Jihad ni, kalau kita baru kahwin ni, ambil MC sebulan, honeymoon di mana? Australia. Mengaji nanti bulan madu ni nak merasa nikmat dunia, insya-Allah. Tuan-puan, ni sahabat Nabi ni nak merasa nikmat dunia, tapi bila Nabi ajak perang, perintah Allah, dahulukan lagi perintah Allah, keluar berjihad. Nabi pun buat kemah. Dia perang ni, dia ada kemah banyak. Kemah A, kemah B, kemah C, kemah. Jadi kemah Nabi A, kemah sahabat yang lain B, C, dia ada kategori dia. Kategori ni maknanya hak ni memanah. Hak ni. Dan semua kemah-kemah ni dia ada ketua dia. Dia ada dia punya, macam kita kata apa? Tentera tu dia ada dia punya ketua dia tu. Nabi pun pergilah dekat kemah sahabat ni. Nabi tanya, dia rehat, perang, rehat, berhenti semayang. Perang balik. Ada perang macam tu. Perang pun kena semayang. Kita sakit urat tak semayang tau. La ilaha illallah. Tengok TV tak semayang tau. Ni sahabat ni perang semayang. Solat apa semayang dia panggil? Solat khauf. Solat dalam keadaan takut. Semayang seorang, kumpulan ni semayang, kumpulan ni perang. Sekejap lagi tukar balik. Semayang tu penting. Kita mati tak semayang, masya-Allah, na'udzubillah. Baik. Kemudian Nabi pun masuk kemah. Kemah ni Nabi tanya, siapa yang tak balik? Apa makna tak balik? Makna dia syahid lah. Siapa yang gugur? Sahabat kata, ya Rasulullah, kami semua cukup.
Pergi pula kemah yang seterusnya. Siapa yang tak ada? Semua cukup dah Rasulullah. Nabi pusing, Nabi patah balik ke kemah dia. Nabi tanya kepada Abu Bakar yang duduk sekali yang kemah Nabi, siapa yang tak ada? Jawab sahabat, ya Rasulullah, Julaibib belum balik. Allah Akbar. Julaibib tak balik, makna dia apa? Meninggal dunia. Makna dia tak balik ni sangkut kena bunuh ke? Kemudian sahabat seorang ni balik, dia kata, ya Rasulullah, saya jumpa tadi jasad Julaibib sedang dikepung oleh tentera musyrikin, tentera kafir kufar. Makna dia apa? Memang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi bila Nabi dengar macam itu, Nabi sedih. Sampaikan berita kepada isteri dia. Isteri dia dalam keadaan yang tersenyum, ya Rasulullah, maka telah beruntung suami aku. Kerana Nabi kata apa? Beruntungnya suami kamu, kerana roh dia berterbangan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi isteri dia terima. Masya-Allah. Sebab dia yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita kena yakin. Macam mana nak yakin? Kena mengaji. Mengaji apa? Akidah. Macam mana nak faham akidah? Kenal Allah, kenal diri kita. Siapa diri kita? Siapa diri kita? Anak datuk ke ada? Siapa diri kita? Doktor ke ada? Siapa diri kita? Ustaz ke ada? Kita ni hamba. Hamba Allah. Kemana pun kita pergi, kita tak akan boleh lari punya daripada pandangan CCTV Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mak ayah kita tak ada di rumah, adik-adik, kita duduk di rumah, tetap kena jaga sembahyang. Sebab walaupun mak ayah kita tak ada, tapi Allah pasti ada. Allah pasti ada. Seorang guru ni, lepas habis dia mengajar, dia test anak-anak murid dia. Dia kata kepada anak murid dia, wahai pelajar-pelajar, baik, hari ini kita habis satu bab tentang ihsan. Tentang ihsan. Apa makna ihsan? Beribadah, melihat Allah. Dan bila mana kamu tak dapat melihat Allah, maka pasti Allah melihat kamu. Walaupun kita tak dapat melihat Allah, memang tak dapat, tapi pasti Allah melihat kamu. Lalu dia pun kata, guru dia kata, okey, Allahu Akbar. Tolong ambil Ustaz. Guru tu kata apa? Okey, ambil setiap seorang, terima kasih. Ambil setiap seorang apa? Ambil setiap seorang ayam, seekor ayam dan sebilah pisau. Setiap seorang, guru ni, ustaz ni, syekh ni dia prepare. Setiap seorang ambil ayam seekor, kemudian pisau. Okey, task. Tugasan yang pertama, Ustaz nak kamu semua pergi sembelih ayam. Tapi dengan syarat, bila kamu tengok tak ada orang yang melihat, maka sembelih. Syarat dia apa? Sembelih bila tak ada orang tengok. Mana line clear sembelih. Kemudian dia pun pergi keluar, keluar. Orang balik. Tak sampai 5 minit balik, darah merambu, darah ayam tu. Ustaz, saya dah sembelih. Kamu dah, saya dah sembelih. Tiba-tiba seorang tu datang, anak murid dia. Awak tak sembelih lagi, elok lagi ayam tu. Kan? Ustaz, saya pergi mana-mana, saya tak boleh sembelih. Awak, orang ada apa? Ada yang tak ada. Saya pergi ada, tak ada orang pun saya tak boleh sembelih. Sebab apa? Sebab walaupun tak ada orang, tapi saya merasakan bahawa Allah Subhanahu wa taala pasti melihat saya. Wahai anak murid, kamulah yang akan ganti Pak Ustaz nanti. Makna dia apa? Dia faham. Makna dia itulah sifat ataupun konsep al-ihsan. Ihsan ni apa? Beribadah seolah-olah kamu melihat Allah. Walaupun kamu tak dapat melihat Allah, pasti Allah melihat kamu. Ada dalam diri kita macam tu. Banyakkan remaja-remaja sekarang ni, Masya Allah, bila masuk dalam bilik, kunci bilik, buat benda bukan-bukan. Kan? Mak ayah tak ada, dia masuk makbul dalam rumah. Allah Akbar. Budak darjah 3 dah berzina. Betul? Darjah 4 sudah beranak. Allah Akbar. 14 tahun sudah pun membunuh orang. Sudah membunuh orang lah. 14 tahun bakat tahfiz tu umur berapa? 15, 14.
Lah baru nak dibicara tahun ni. Sebab apa punca macam tu? Sebab tu kata Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari, kita ni hidup kita jangan apa? Jangan kita ikut tiga. Kata dia apa? Yang pertama, aslu kulli maksiatin wa syahwatin wa ghaflatin ar-ridha anha. Manusia maksiat sebab apa? Sebab dia ghaflah. Ghaflah tu apa? Lupa, lalai. Dalam duk mengaji tu lalai ni. Allahu Akbar ni mayang ni. Mayang ni. Ish. Tadi aku log out dah lagi dalam Facebook. Sekali adik aku buka pula. Tengah duk sembahyang ni. Ya Allah, boleh teringat. Kat mana tadi letak kunci motor lah. Oh sudah kat motor apa? Tu tengah sembahyang tu. Sembahyang tu. Tapi teringat lagi dunia. Macam mana bab dunia? Lagi out. Tak ingat Allah langsung. Tu. Ghaflah wa syahwat. Syahwat tinggi. Nabi besar kat kita. Akhir zaman ini, akhir zaman Nabi kata apa? Keinginan manusia akan membawa kepada al-wahm. Apa dia al-wahm? Cinta dunia, takut kepada mati. Hari ni orang takut mati tapi Allah tarik nyawa, tarik. Hang takut ke tak takut ke Allah tarik nyawa. Sebab tu kita kena bersedia. Kita kena tinggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Jadi hari ni tahun 2020 tahun ni ramai ulama yang meninggal dunia. Makna bila ulama meninggal dunia, orang-orang yang baik meninggal dunia, dekat sangat dengan kiamat. Apa yang adakah nak tunggu tua baru nak mati dah? Muda pun mati. Yang tu dah. Tengok tiap-tiap hari mati aksiden motor tanggang. Allahu Akbar. Baru ni kemarin darjah berapa? Kena renjatan elektrik mati, lemah mati. Umur berapa? 6 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Kita umur berapa? 14. Allahu Akbar. Allah panjangkan usia. Sebab tu kena bersyukur kepada Allah. Guna nikmat ni Allah bagi kepada kita ni kesempatan boleh merasa. Kita datang sini bukan sebab apa? Bukan sebab mak ayah kita mampu, bukan sebab kita tak tahu nak sambung belajar kat mana, tetapi datang kat sini sebab pilihan Allah. Allah sayang kat adik-adik. Bila Allah sayang, makna kena balas kasih sayang Allah dengan bersyukur. Mengaji sungguh-sungguh. Jadi orang yang baik beriman. Faman ya'mal, kita buat baik, beramal bukan untuk siapa, tapi untuk diri kita juga. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Tengok Allah Maha Adil, dia akan bagi. Kalau buat baik dapat baik. Buat baik dapat berapa pahala? 10 pahala. Buat jahat dapat 1 dosa. Masya-Allah, itu tanda Allah Maha Pengasih. Dalam pemberian pahala pun Allah Subhanahu wa taala lebihkan pahala daripada nak baikkan kita dosa. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya bukan nak campak kita masuk neraka, tapi oleh kerana manusia ini lupa kepada Sang Pencipta. Okey, baik. Yang kedua, kata Raja Ali Fisabilillah, barang siapa yang mengenal 4 gambar penceramah, masya-Allah. Barang siapa yang mengenal 4, kata dia, mengenal 4. Barang siapa yang mengenal 4. Apa makna mengenal 4 ni? Maka kata Raja Haji Fisabilillah, orang itu orang yang selamat. Siapa yang mengenal 4, dia orang yang selamat. Apa 4 ni? Ma makna arba'ah yang disebut oleh Raja Haji Fisabilillah? Yang pertama, hakikat. Yang pertama apa? Adik-adik sebut, belajar hakikat. Sebut hakikat. Korang ni makan ke belum? Lemah macam yo. Ya? Makan belum? Dah kan? Makan apa tadi? Lempeng. Patut macam lempeng pun. Yang pertama hakikat. Tak apa, yang tidur tak apa. Jangan kacau dia. Dia sedang kembali ke rahmatullah. Yang pertama hakikat. Okey, hakikat. Apa makna hakikat? Allah, ni cerita panjang tadi. Ni berat. Tapi Ustaz ceritalah sikit. Hakikat makna dia adalah
Apa sebenarnya kita, apa sebenarnya realiti, apa sebenarnya, siapa sebenarnya yang menciptakan kita, di mana keadaan kita bila kita mati, bila kita hidup berterusan, bilakah penghujung kita, dan bilakah zaman yang kekal bagi kita. Zaman yang kekal bagi kita bila? Negara apa? Negara akhirat. Bal tu'siruna al-hayat ad-dunya. Bahkan manusia ini terkesan dengan dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa. Dan akhirat itu yang kekal. Bahkan mereka-mereka ini tak sedar. Hakikat ni, hidup kita ni sementara. Orang kaya mati, orang muda mati, orang miskin mati, raja-raja mati, semua mati. Hakikat yang pasti adalah kullu nafsin za'iqatul, pasti mati. Sebab tu dah mati nak buat apa? Kita nak jawab depan Allah Ta'ala. Sebab tu apa yang kita tanggung, kita akan jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang pertama, hakikat. Kenal diri kita, hamba Allah. Kenal Allah Ta'ala. Arafa nafsahu bi'arafa rabbah. Kenal diri dengan kenal Allah. Kenal Allah dengan kenal diri. Nah, sebab tu ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Sauban radhiyallahu anhu. Sauban ni adik-adik yang dikasihi, satu hari bila Nabi sembahyang, habis sembahyang, Nabi nak keluar daripada masjid, maka Nabi jumpa dia. Dia duduk dekat dengan pintu. Dia duduk belakang sikit sebab budak-budak. Umur berapa sahabat ni? Lebih 10-11 tu lah. Kanak-kanak. Nabi pergi, Nabi nak keluar, dia tengok Nabi. Nabi pun tengok dia, Nabi senyum. Dia senyum kat Nabi. Nabi tanya, orang muda, ada apa berita gembira? Senyum saja. Nabi tu nampak Nabi tu, Masya Allah. Dia kata kat Nabi, ya Rasulullah, saya seronok lah. Kenapa kamu seronok nak? Saya seronok sebab saya melihat Tuhan, ya Rasulullah. Saya seronok sebab dapat melihat Tuhan. Oh, okay. Masya Allah. Kita nak jumpa Nabi dah. Nak tak jumpa Nabi? Nak tak? Macam tak nak je. Nak dah jumpa Nabi? Yang disebut laukana bainana al-habib ladana al-qasi wal-qarib min qaibatin nafsil maghib qalibal qurbal habib. Nak jumpa Nabi ni, ada sahabat yang dapat jumpa Nabi, orang muda. Satu hari Nabi keluar pada masjid, hari yang lain pula Nabi tengok dia sedih. Dia duduk tepi pintu, dia tunduk. Dia tak tengok Nabi. Nabi tahu dia ada masalah. Nabi pergi kat dia. Nabi kata, wahai anak muda, apakah yang menyebabkan kamu tunduk? Seolah-olah kamu ada masalah. Dia kata, ya Rasulullah, saya takut. Dia kata, Masya Allah, takut sebab apa? Saya takut ya Rasulullah, hari ni saya mampu tengok Tuhan, tapi tak tahu sama ada akhir akhirat nanti saya berpeluang ataupun tidak melihat wajah Tuhan di akhir akhirat nanti. Nabi kata, insya-Allah kamu bakal ahli syurga bila mana kamu taat, kamu istiqamah. Dia kata, ya Rasulullah, tak ada guna saya masuk syurga kalau saya tak boleh berada dalam syurga sekali dengan Tuhan. Insya-Allah. Rupanya apa? Rupanya dia sangat sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, al-mar'u ma'a man ahabba. Orang ni akan bangkit pada hari akhirat dengan siapa yang dia sayang. Kalau kita sayang artis, bangkit dengan artis. Sayang ulama, bangkit dengan ulama. Sayang Nabi, bangkit dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah tanda sayang kita kepada Nabi? Kena banyak selawat. Kena banyak kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia di sunnah Nabi? Banyaklah, masya-Allah. Nah, hari ini doa agar Allah berikan kepada kita kekuatan untuk kita istiqamah, untuk kita diberikan taufik, kekuatan beramal dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Anak-anak tahfiz bila sebut nama Nabi kena laju. Kan? Kalau sekolah menengah biasa tak apalah, dia macam ghalib tak ghalib. Kita bila dengar nama Nabi, oi, kena apa? Kena selawat terus lah. Kan? Jadi yang pertama apa? Apa? Hakikat. Kena. Macam mana kita nak role modelkan diri kita ni? Role model kita ni adalah Nabi. Ikon kita. Jangan ambil artis ke apa ke atlet ke. No, Nabi role model kita. Benar. Sampaikan amanah dan juga fatanah, cerdik dalam membuat keputusan. Adik-adik yang dikasihi sekalian, yang kedua, lepas daripada hakikat, apa dia? Syariat. Hijrah, merdeka di sudut syariat. Apa? Syariat ni apa? Pantang larang. Nabi kata, nak jaga syariat ini, kita kena hidup seolah-olah orang yang melintas jalan. Ambil sabil. Entah jalan kan? Entah jalan, tengok kereta kanan, kiri tengok. Selamat, lintas jalan. Kalau kereta laju, jangan lintas lagi. Makna kita nak buat apa, kena pandang-pandang, kena fikir-fikir baik dan buruk. Kita tengok halal ke haram, benda ni boleh ke tak boleh. Itulah dia panggil jaga syariat. Hukum hakam. Macam mana nak tahu hukum hakam? Kena mengaji fiqh. Kena mengaji tentang peraturan-peraturan. Masya Allah, naik motor kita berhenti pada lampu merah, lampu hijau boleh tak kalau lampu hijau? Tak mau ikut aku lah, motor aku tak mau jalan. Dah kali apa orang langgar pada motor. Peraturan tu dunia. Akhirat lagi lah, peraturan kena ikut sebab nak berjaya di sana. Jalan ni ihdinas siratal mustaqim. Titian sirat yang mana kita tak tahu sama ada selamat ataupun tidak. Saya pun tak tahu selamat ke tidak. Dia cakap ni, cakap boleh ya? Tapi tengok-tengok adik-adik masuk syurga, saya tak. Sebab tu kita kena berada pada jalan yang betul. Jadi kena jaga syariat, jaga hak perempuan, tutup aurat. Balik rumah tengok kakak kita buka aurat, adik kita buka aurat, nasihat dengan hikmah. Hikmah. Hikmah ni makna dia apa? Bijaksana. Kalau adik kita boleh tengok cara kasar sikit, kasar pun boleh. Kalau kakak kita tak boleh tengok cara kasar, cara lembut. Gunakan cara dengan kesabaran. Itulah yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Okey, yang ketiga, menjaga duduk di dalam tarekat. Tarekat ni mana apa? Jalan orang-orang yang baik. Jalan orang yang baik kat mana jalan dia? Berpegang dengan Al-Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan cinta kepada alim ulama. Itu jalan yang betul. Cara pakai, cara minum, masya-Allah, jalan. Satu lagi jalan orang yang salafus salih, orang yang abid, wali Allah. Mereka jalan berada dalam keadaan selalu ingat Allah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Masuk tandas ingat Allah, keluar tandas ingat Allah, semayang ingat Allah, makan ingat Allah. Tu. Boleh tak insya-Allah? Ingat ni makna dia apa? Disebut zikir. Sebut ataupun ingat kepada Allah. Ada orang yang bila dia ingat dia sebut, ada orang yang bila dia ingat dia tak sebut tapi dalam hati dia senantiasa ada. Kita ingat tak ma'ilah? Ingat, sebut tak sebut tapi ingat, cukup memadai. Tapi kalau kita sebut tu lagi hebat lah. Ya. Jadi makna dia apa? Berada pada jalan yang betul. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang macam mana ni? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang Allah berikan kepada mereka nikmat. Jalan apa ni? Kepada bagi para nabi-nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Apa yang Allah bagi kepada mereka?
Iaitulah diberikan kepada mereka istiqamah. Allah berikan kepada mereka yakin dengan kalimah la ilaha illallah. Allah berikan kepada mereka taufik, kekuatan untuk duduk dalam majlis ilmu. Allah berikan kepada mereka kekuatan bila sembahyang mereka khusyuk dan mereka tunduk khudu' kepada Allah di luar sembahyang. Allah berikan kekuatan kepada mereka untuk ikramul muslimin, memuliakan orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok makan dalam bab makan. Tak apa, makan bagi sahabat tu makan. Ada satu perang. Bila mana perang ini sahabat ni dapat ayam, dia pasing. Tengok kawan dia sebelah dia teruk, pasing. Teruk lagi pasing. Lah kali bila sampai kat dia, semua dah meninggal dunia syahid. Dalam kita makan apa-apa minum. Biar mampu tak apa. Mampu kita. Contohlah bukan adik-adik lah. Mana umat zaman sekarang macam tu, sifat qana'ah, sifat ananiyah. Tidak. Tidak. Tengok bawa kereta macam mana? Bawa kereta, bawa motor, beratok di bank, tolak. Tu punca sebab apa? Sebab nafsu. Sebab tu orang tua kata ikut nafsu lah lesu. Sambung. Ikut hati mati. Ikut rasa binasa. Ikut apa? Ikut akal. Akal ni kena berpandukan daripada wahyu Al-Quran. Kita ni orang yang hafal Quran, bawa mana-mana diri kita, letak di laut jadi pulau. Letak di mana? Di darat jadi apa? Jadi dataran. Jadi tumbuh-tumbuhan. Kita kena ibarat macam apa? Macam matahari membakar diri untuk kita nak apa? Memberikan kasih sayang kepada orang. Itulah tujuan ataupun panduan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni dihidup gerak dia love sayang. Orang yang hidup dalam keadaan kasih sayang, bila mati dia, orang akan sayang kepada dia. Apa? Hari ni siapa yang tak sebut nama Nabi walaupun sesaat tak ada? Kita berhenti sebut nama Nabi, orang lain sebut nama Nabi dah. Nabi Muhammad tak dia orang sebut. Begitu juga dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan bila tak ada orang sebut nama Allah, maka saat dan ketika itu maka hampirlah kepada kiamat. Dan tak ada orang sebut Allah. Nah, okey. Yang terakhir sekali, jaga hijrah, merdekakan diri kita dari sudut apa dia? Dari sudut ma'rifat. Ma'rifat ni apa? Kenal knowledge kita, kenal apa yang kita kena kenal dulu. Kena kenal apa yang Allah Subhanahu wa taala nak. Apa yang Allah tuntut kepada kita. Yang pertama kena jaga apa? Jaga agama, sembahyang jaga. Hafal Quran, sembahyang kena awal. Hafal Quran, sembahyang kena apa? Kena tamak-ninah. Nak hafal Quran. Dan sebab tu kita nak ingat Quran, kita nak baca waktu bila? Sebaik-baik waktu yang kita nak baca adalah ketika mana dalam sembahyang. Hafal Quran, baca dalam sembahyang. Hafal, baca dalam sembahyang. InsyaAllah akan kuat ingatan. Satu lagi, nak hafal Quran, nak jaga Quran bukan mudah. Kita kena jaga macam-macam perkara. Adik-adik yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala dan keluarga Atqas. Atqas ke Atqas? Atqas. Warga Atqas yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita sudah sampai ke penghujung. Penghujung. Adik tengok adik-adik pun ada yang dah mengantuk, ada yang letih, ada yang lapar. InsyaAllah lah kita berhenti setakat ini. Jadi sebelum nak berhenti, Ustaz nak tanya, ada apa-apa soalan ke nak tanya? Macam mana ni, macam mana nak tanya, cepat tanya. Bukan mana boleh sedang jumpa kan? Tak tahu boleh jumpa tak lepas ni. Pada adik soalan, tafadhal. Kuat sikit. Boleh. Tak apa, jangan malu-malu, jangan malu.
Berani, Masya Allah. Okey. Nama siapa? Okey, tafadhal. Soalan dia? Apakah itu Masihi? Okey. Yang lain ada soalan lagi? Okey, tanya cepat. Kalau tak tanya lagi ustaz tanya pula. Cepat. Haling. Kawan lain ada soalan tak? Cepat. Masya Allah. Lagi soalan lagi. Ada lagi dah soalan? Cepat. Cepat. Okey, cepat. Okey, Ustaz jawab dulu. Ustaz jawab dulu. Apakah itu Masihi? Dia doa Allah, ya Allah jauhkan daripada fitnah Al-Masihi wal Dajjal. Masih ada apa? Sebutlah tadi kelahiran Nabi Isa. Bila akhir zaman, kiamat nanti, maka akan turunnya apa? Nabi Isa. Kerana Nabi Isa dia tidak mati lagi. Yang hidup Nabi sekarang, yang masih hidup adalah Nabi Isa. Dajjal apa Dajjal? Dajjal lah. Fitnah Masih ketika mana kedatangan Nabi Isa itu fitnah dia. Bukan makna Nabi Isa itu bawa fitnah tak, tetapi ketika mana nak sampai, nak keluar, nak zahir tu. Dan Dajjal dia bawa fitnah dia. Itulah fitnah Dajjal apa? Sangat-sangat menakutkan. Dajjal ni fitnah dia apa? Dia boleh apa? Memberikan orang yang dahaga bagi minum. Waktu ketika mana nanti kontang, siapa yang nak minum kena apa? Kena tunduk, patuh kepada Dajjal. Jadi orang pun Masya Allah, jadi takut dah ni, tunduk kufur. Maka mati dalam kekufuran. Alhamdulillah. Itu dia. Jangan takut dengan Dajjal. Dajjal ni apa? Makhluk. Kita takut dengan apa? Dengan apa? Allah. Itu yang takut dengan Allah. Ni Covid ni tak takut? Tak takut, betul? Itu buat pakai ni mask. Buang mask. Tak. Bukan takut, kena jaga SOP. Itu kena betul lah juga. Ahli Sunnah wal Jamaah akidah dia apa? Kena dunia kena ada, akhirat kena buru. Makna dunia itu peraturan, ulil amri kena taat. Yang baik untuk maslahat kita, insya-Allah. Ini ikutlah. Kan? Ada soalan lain tak? Lagi soalan cepat. Tanya. Sebablah cepat. Kalau tak tanya, saya tak tanya pula. Berapakah rukun agama? Ada berapa rukun agama? Rukun agama bukan rukun Islam. Rukun agama berapa? 3. Islam, iman, ihsan. Okey. Berapa rukun solat? Rukun solat 13. Ada yang tak tahu lagi ni. Rukun solat kena tahu nak. Apa Quran, baca surah sedap, masya-Allah. Imam nanti ni. Orang tanya hukum solat tak tahu. Kena tahu rukun solat. Okey. Berapa rukun wudu? Berapa rukun wudu? Ada 6. 4 basah, 2
kering. Apa yang kering? Niat dengan tertib. Basah semuka, setangan ke siku, basuh sebahagian kepala. Imam Syafi'i 3 helai rambut dan basuh kaki. Nah, okey. Lagi? Siapa nak tanya soalan ni? Cepat. Muslimat tak ada. Bila nak habis kata dia, nak habis. Okey, baik, maka sekadar itu daripada ustaz. Mesti pelik kan, kenapa ustaz pakai macam perempuan? Mesti tanya kan. Tadi biar ada kat bawah tadi, ketinggalan kereta, tak larat nak turun. So pakai macam ni lah kan. Okey, yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Yang kurang, yang lemah, saya mohon maaf kalau ada terkasar bahasa salah dan silap. Terima kasihlah bagi perhatian adik-adik semua. InsyaAllah bakal hufaz Quran, bakal ahli syurga, amin ya rabbal alamin. Semualah guru-guru kita yang di belakang tu, kita doakan mereka diberikan kesihatan yang baik, memberkati rezeki, amin lah. Doa kepada orang kita amin, Allah bagi kat kita juga. Amin ya rabbal alamin. Okey, tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Sekali lagi terima kasih semua, jazakumullahu khairan katsira. Ila liqa' lahiqan wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Hajman dalam menyampaikan sahabat tadi. Allahumma salli ala Muhammad.